lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersama-sama hari ini kita bertemu dalam majlis ilmu. Baik, kita tengok kita punya tafsir surah Al-Kahfi ayat 30 sampai ayat 30. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan juga orang-orang yang beramal soleh. Inna, kami benar-benar, sesungguhnya kami, la nubi'u, tidak akan menyia-nyiakan, ajra, pahala, man, orang yang ahsana, mengerjakan amala, perbuatan yang baik itu. Makna penuh ayat ke-30. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Baik, ayat 30 ni yang kita bincang ni, maknanya sebelum ni kita tengok ayat 29 yang kita bincang hari tu tentang neraka kan. Ingat lagi yang kita cerita detail neraka, minuman dia macam mana, daripada besi semua tu. Sekarang ayat yang ke-30 mengenai dengan orang beriman dan beramal soleh yang mana mereka ni akan mendapatkan balasan syurga hasil daripada amal soleh dia. Jadi maknanya ni macam lebih kepada, kalau konsep tu kita sebut dia sebagai push and pull. Dia gitu. Banyak metodologi uslub dalam Quran ni dia guna kaedah push and pull. Jadi lepas cerita azab, cerita nikmat, lepas cerita syurga, cerita neraka. Kadang-kadang neraka dulu, lepas tu syurga, lepas tu cerita kebaikan, cerita keburukan. Itu kaedah. Maksudnya ni kalau kita nak ambil iktibar dalam kehidupan harian kita, kita boleh guna. Dalam dengan anak-anak ke, dia dengan siapa-siapa pun, kita kaedah kita ada push and pull. Jadi memang ada masa kita cakap kita bagi ancaman, ada masa kita bagi ganjaran. Itu memang kaedah Allah sendiri pun guna dalam Quran macam tu kan. Dia memang kena ada dua-dua. Sebab hari ni masalahnya kalau dalam dakwah, orang tak boleh terima kalau bahagian ancaman tu. Dia kata kalau dakwah je mesti kena lemah lembut, sopan santun, kena bagi tahu yang elok-elok je, yang tak elok tak boleh gitu kan. Tak, dalam Quran dia ada dua-dua. Jadi memang kita kena bagi tahu dua-dua kan. Maknanya cara pun sama. Sebab tu hari ni kalau kita kata kalau di Malaysia kita ni kan, asatidah kita ada banyak style kan. Jadi sebenarnya tak ada masalah kalau ada yang style dia agak keras, style dia agak lembut. Dia masing-masing tu ada, kita panggil dia sebenarnya keseimbangan. Dia tak boleh, cuba bayangkan kalau semua pendakwah tu semua lemah lembut, habis tak jadi kan. Ada golongan yang dia tak boleh, dia tak faham bahasa elok-elok, dia kena kasar sikit kan. Jadi kalau ataupun semua pendakwah kasar belaka, kan, lagilah jenuh kita kan. Maknanya ada orang yang sensitif gitu kan, terutama kalau orang perempuan lagi lah kan. Orang perempuan ni kasar sikit je dia dah tak boleh lah. Tu pendekatan, dan itu uslub Quran juga pendekatan. Jadi sekarang kita nak cerita mengenai dengan golongan yang beriman dan ada syurga untuk ayat 31 nanti. Baik, jadi ayat 30 ni yang pertama kita tengok dan sesungguhnya mereka orang yang beriman tu dan juga beramal soleh, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan. Yang pertama kita tengok iman dan amal soleh. Baik, iman dan amal soleh, kita akan selalu jumpa perkataan iman mesti diganding dengan amal soleh. Innal ladina amanu wa amilus salihat. Alladina amanu wa amilus salihat. Dia selalu gabung. Kenapa gabung? Kenapa iman dengan amal soleh kena duduk sekali? Ada maka tak ada. Biasa ni je. Tak apa. Masa ada tak pakai pula. Tak apalah. Saya punya highlighter kan tak nampak. Hai, nampak? Boleh lah. Iman, amal soleh. Okay. Iman dengan amal soleh dia selalu duduk sekali. Iman dia duduk dalam hati, amal soleh dia duduk di anggota. Baik. Dua ni, hati dengan anggota ni, iman ni dia lengkap melalui tiga kan. Tiga unsur yang mesti ada dalam iman. Satu hati, satu anggota, satu lagi lisan.
Jadi sebab tu iman ni diganding dengan amal soleh sebab dia memang dia kena duduk sekali. Dia akan menyempurnakan satu iman tu. Iman kalau tak ada hati, lisan dan juga anggota, maka dia tak nama iman. Kan iman tu tak sempurna. Jadi maksudnya iman kan maksudnya satu keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan pada lidah, kan, kemudian dilaksanakan pada anggota badan kita. Kan jadi ada orang misalnya dia kata dia beriman kan, hati baik gitu kan. Tapi kan saya pakai je macam ni tapi hati baik gitu kan. Pakai tu buka aurat semua kan. Lepas tu dia kata hati baik kan. Like, hati baik ni kalau kita nak nilaikan dengan nilai iman, sepatutnya hati baik ni hati yang beriman. Bila kita terjemah, ada kadang-kadang kita kata orang tu bukan Islam tapi hati dia baik. Jadi hati baik yang itu tu dia bukan hati baik yang kita maksudkan. Jadi maksudnya kalau ada orang cakap gitu, kita kena tanya balik, apa maksud awak hati baik tu? Kalau ada yang tak tutup aurat, buka aurat semua, tak sembahyang apa semua, maksud kata hati baik. Yang penting hati baik. Dan ada yang kata tak payah hijabkan kepala, yang penting hati kita berhijab. Apa maksud hijab tu? Jadi balik semula kepada apa definisi dia. Dan apa maksud hati baik? Apa maksud hati berhijab? Jadi kalau tanya hati baik dalam masyarakat kita, memang dia kata hati baik ni maksudnya yang tak ada masalah dengan orang kan. Dalam kesedangan kita sebagai orang Islam, hati kita akan dikatakan sebagai baik kalau hati kita tu sudi dipandang oleh Allah. Allah sudi pandang hati kita, waktu tu baru kita kata hati kita baik. Kan hati tempat pandangan Allah kan. Jadi untuk Allah pandang hati kita tu kena macam mana hati kita? Macam mana keadaan hati kita supaya Allah pandang? Baik. Memang kena baik. Macam mana nak bagi jadi? Tadi kan contoh dia hati baik maksudnya Allah pandang. Okey, macam mana nak bagi Allah pandang? Yang kalau baik nanti dia pusing-pusing tu. Amal soleh ni benda yang akan membantu hati tu jadi baik. Tapi keadaan hati tu, amal soleh salah satu daripada benda kan yang boleh membuatkan hati tu jadi baik. Dia contoh dia hati dia kena bersih. Satu kan. Allah nak pandang hati tu kena bersih. Jadi untuk hati bersih tu macam mana cara dia? Cara dia hati bersih ni maknanya hati ni kotor dengan apa? Dosa. Jadi amal soleh lah yang akan cuci dia. Kan? Amal soleh ni termasuklah taubat yang paling utama. Kan? Taubat, kemudian amal-amal yang lain tu. Cuma ada syarat dia, amal-amal soleh, amal-amal baik kita tu hanya boleh membersihkan hati daripada dosa-dosa kecil dan dosa yang tak ada kaitan dengan manusia. Ada dua, kan? Dua jenis dosa yang tak boleh dicuci hanya sekadar dengan amal-amal soleh. Dua tu, yang pertama sekali dosa dengan manusia, yang kedua dosa besar. Yang ni dia taubat dia kena khusus. Jadi dia nak bersihkan hati tu kena taubat khusus. Jadi taubat khusus tu yang pertama, kalau dosa besar, taubat dia taubat daripada dosa itu. Jadi misal kata dosa besar, contoh dosa besar apa? Tak. Syirik. Dosa besar tak. Dosa besar ni dia ulama dah senaraikan. Ada dosa memang kita anggap berat tapi dia bukan dalam list dosa besar. Syirik yang paling besar. Dosa besar kalau yang Imam Adz-Dzahabi letak tu antaranya selain syirik, putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang misal kata bila diuji berat-berat tu kan, dia kata kenapa Allah buat aku macam ni, itu dosa besar tu. Kita nampak macam simple je kan, rasa macam kecewa, putus asa dengan hidup. Itu dosa besar. Kita putus asa dengan rahmat Allah. Apa lagi sebab tu bunuh diri dosa besar. Sebab bunuh diri tu maknanya memang betul-betul final, putus asa betul dengan rahmat Allah. Tu bukti paling utama lah, putus asa bila sampai tahap bunuh diri. Lepas tu termasuk 30, masih 30. Termasuk dosa besar juga lari dari medan jihad. Lari dari medan perang. Penakut, pengecut.
Tu yang macam dekat Gaza ni kan, sebenarnya apa yang dia orang buat ni dalilnya ada dalam Quran. Bila dia orang tak keluar daripada Gaza tu, itu ada cerita dia dalam Quran. Cerita tu bahkan memang berkenaan dengan, kan ada ayat dalam surah Al-Baqarah tu yang disebut faqtuluhum, bunuhlah mereka apabila mereka membunuh kalian. Itu dekat ayat atas sekali tu, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, kemudian disebut wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan halaulah, usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Jadi cerita-cerita halau daripada kampung halaman ni standard dah ada sejak zaman dulu, bukan baru kat Gaza dah. Halau daripada kampung halaman kita tahu juga, termasuk genosida-genosida yang pernah berlaku dalam sejarah dunia kan, ada banyak genosida. Ni bukan pertama kali lah Gaza ni kan, yang antaranya yang Amerika kan, genosida juga kan, dihalau tu, orang tempatan dihalau kan, dihalau daripada tempat dia duduk situ. Jadi kalau dalam agama lain mungkin dia orang tak ada tu istilahnya berjihad mempertahankan diri tu, tak ada. Sebab tu dia orang boleh lari, maknanya boleh berjaya mengambil tanah dia tu. Tapi tak ada tanah orang Islam yang berjaya diambil, sebab dosa besar kalau kita tinggalkan tanah tu. Walau apa pun mereka buat, walaupun mereka genosida, walaupun dia bunuh kita beramai-ramai, kita tak boleh keluar dari situ. Sebab tu nampak tak dalam kes Gaza, ada banyak orang Islam yang sebut keluarlah dulu nanti balik semula. Itu tak baca Quran tu. Walaupun dengan teori dan idea apa sekalipun, Quran aja dah kaedah. Sebab benda tu dah berlaku dari zaman Nabi. Kan itu orang nak evacuate, maksudnya dia keluar tu, kan ada orang yang juga kena bagi evacuate, dia nak keluar daripada Gaza. Tu masa dia kena tengok. Tapi dia orang civilian lah, bukannya kena tengok sebab. Jadi kalau yang saya tengok ada seorang wartawan, dia duduk kat Gaza lama dah, kahwin dengan orang Gaza, ada isteri anak, orang Indonesia. Dia orang Indonesia tapi isteri dia orang Gaza lah. Dia duduk Gaza lama, dan orang Gaza ni sebenarnya dia tak mudah mengahwinkan anak dia dengan orang luar kan. Jadi kalau kahwin dengan orang Gaza kena duduk sana, tak boleh keluar. Jadi perempuan. Kalau lelaki pun maknanya samalah, yang penting siapa kahwin dengan orang dia kena duduk situ, tak boleh duduk negara lain. Jadi kemudian tujuan dia sebenarnya adalah berjuang tu, sebab dia orang ni kan sedang target berjuang. Saya duk tengok adalah beberapa orang yang kahwin dengan orang Gaza tu. Ada cerita seorang tu, dia macam susah orang Gaza, orang dia nak dapat kahwin dengan orang Gaza tu susah. Tapi sekarang kan ada je orang lelaki duk tanya macam mana nak dapat anak-anak gadis Gaza kan yang nak kahwin dengan dia orang kan. Dia bukannya kata nak bercinta ke nak jatuh ni, tak. Orang Gaza ni dia nak berjuang. Jadi nak kahwin dengan dia orang maknanya nak berjuang, bukan macam cerita cinta dia tahu kat tempat kita kan, kahwin je bercinta gitu, tak. Dia bagi dia tak kan, untuk berjuang. Jadi ceritanya orang ni beberapa kali dah dia duduk Gaza kan, dah beberapa kali ditawarkan untuk keluar, untuk balik semula ke kampung dia, tapi bawa keluarga kan, satu keluarga, sedangkan isteri dia orang Gaza. Jadi dia tolak, memang beberapa kali tu dia tolak. Dia wartawan kat sana kan banyak kena bunuh kan. Tapi akhirnya sekarang dia balik juga Indonesia, satu keluarga. Jadi yang dia sebutkan macam ni, dia balik nombor satu bukan untuk lari daripada keadaan di Gaza, tak. Yang ni yang maknanya yang betulnya macam ni. Dia ni memang wartawan, tapi saya follow, saya setiap orang yang macam ni saya akan follow dia punya, saya akan cari dia punya latar belakang. Sebenarnya dia ni bukan wartawan je. Wartawan tu pekerjaan yang orang kata rasmi. Tapi dia ni kalau ikutkan ulama ni sebenarnya orang alim, sebab dia hafal Quran, dia boleh bahasa Arab, dia faqih agama, dia ngaji, dia ngaji pondok. Jadi sebenarnya dia ustaz tapi dia tak pakai kopiah kan. Dia pakai baju wartawan tu, dia mengaku dirinya sebagai wartawan tapi sebenarnya dia orang alim, orang yang sangat berilmu. Jadi dia masa sampai balik ke kampung dia, kan orang kata dah kat sana kat Gaza penat apa semua, sampai ni rehat dululah kan, besok baru kita mula nak. Dia kiranya tujuan dia balik sebab di Gaza dulu dia jadi wartawan, sebab Gaza ada internet. Jadi dia boleh sebarkan cerita apa, buat live tiap-tiap hari kan, cerita tentang Gaza. Lepas tu sampai masa tu dah tak boleh dah. Kira dia dah kerja dia sebagai wartawan kat Gaza tu dah tidak lagi efektif. Yang menyebabkan dia balik untuk berjuang lebih daripada tu. Sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahawa apa sebenarnya yang terjadi kat sana.
Jadi tujuannya tu bukan lari tak. Tujuannya untuk berjuang di jalan yang lebih baik gitu. Dia rasa lebih baik. Yang tu tak apa. Jadi kemudian masa dia baru sampai kat kampung dia tu bila orang kata suruh rehat, dia kata saya balik bukan untuk rehat. Saya balik untuk meneruskan perjuangan yang lebih besar daripada yang dulu. Daripada yang dulu mungkin sebab dulu internet ada tak ada tersekat-sekat kan. Sekarang ni bebas betul-betul, internet ada full 24 jam dan dia takkan berhenti sama sekali. Tak kisah pagi sampai malam dia terima semua jemputan orang untuk dia jelaskan pada masyarakat apa sebenarnya yang berlaku di Gaza. Apa yang orang Gaza nak sebenarnya daripada kita. Orang Gaza tak pernah minta benda fizikal pun daripada kita. Dia tak minta duit, tak minta makanan, tak. Yang dia minta adalah kesedaran kita tentang Masjidil Aqsa. Yang dia minta tu umat Islam bangkit, sedar kata kita ni selama ini dijajah. Itu yang dia minta. Jadi yang tu yang dia sampaikan pada masyarakat. Dia punya tentera Qassam kan makan kurma tiap-tiap hari. Cukup kurma. Kan dia duduk bawah tanah tu makan kurma. Kurma memang bekalan yang tak perlu peti ais, tak perlu apa, boleh letak. Tak ada masalah, memang boleh hidup makan kurma je. Jadi kita memang sebenarnya makanan sedap tu lah yang buat kita sakit. Malah kan malah makan yang macam tu lah yang sebenarnya kita lebih sihat dan kuat. Saya memang cakap macam mana kalau orang nak mengharu puasa kan ada kan puasa macam mana masa kan, tapi sekarang bagi orang dah biasa kan. Tak ada makan enak-enak macam kita. Sebenarnya kita pun dah kena cuba tu, kena belajar jadikan hidup kita macam tu sebab kita menuju kiamat ni. Dajjal kan antara tipu daya dia makanan kan, makanan. Jadi saya boleh bayangkan kat Malaysia yang orang yang betul-betul dah biasa dan memang follow makan 6 kali sehari akan sangat terseksa masa Dajjal datang nanti. Kemarau kan, ada kemarau, lepas tu Dajjal datang offer makanan, dia lah orang pertama yang akan ikut. Sebab 6 kali sehari asalnya, lepas tu terus tak ada, memang dia akan follow. Jadi kita dah kena mula sederhanakan dah makan kita. Makan tak payah lauk sampai siapa yang biasa lauk banyak, kurangkan lauk, cukup satu lauk. Saidina Umar dia pernah marah satu hari isteri dia hidang lebih daripada satu lauk. Jadi maknanya ini bab makan ni nak ceritanya, maknanya kita kena berusaha belajar dalam kepala kita tu tak ada dah fikir nak makan apa, kan nak makan apa, teringin yang tu dah kena teringin nak rasa yang viral. Sebab banyak sangat makanan. Kalau kita teringin, katalah hari ni kita teringin nak makan bean soup kan, mi kari, lepas tu lagi teringin lah nak makan nasi daging pula kan tiba-tiba. Ni kalau ikutkan ni kena pecah 3 hari lah 3 menu. Kita sehari semua sekali. Sebab itulah jadi industri makanan tu, jadi akhirnya makanan haiwan semua dijadikan industri sebab orangnya makan lebih daripada keperluan. Akhirnya ayamnya jadi ayam stres kan. dia nak banyakkan daging sebab orang nak makan.